Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kumpulan 10 ingin membuat video pembentangan bagi subjek GMGF 2014 iaitu Ekonomi dan Pembangunan. Kumpulan kami telah memilih isu pemindahan teknologi dalam perdagangan antarabangsa di negara Singapura. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Syahirwan bin Syahidin, nombor metrik 269169, Nur Aida binti Mustafa, nombor metrik 269195, dan Pong Hiu Yen 269255. Perdagangan merupakan aktiviti yang merangkumi semua aktiviti jenis perniagaan atau komersial yang berlangsung bagi tujuan mempromosikan pemindahan barangan, perkhidmatan, teknologi, sumber, tenaga kerja dan idea. Terdapat dua jenis perdagangan, iaitu pertama ialah perdagangan dalam negara, yang mana aktiviti pemindahan barang dan perkhidmatan hanya berlaku di dalam negara. Manakala yang kedua adalah perdagangan antarabangsa, iaitu melakukan aktiviti mengimport, ekspor dan interport antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Selain itu, terdapat juga perdagangan melibatkan perjanjian kontrak yang membolehkan firma asing menggunakan produk, perkhidmatan dan proses dari negara lain yang melibatkan aktiviti seperti perlesenan dan franchise. Selain itu juga, aktiviti perdagangan seperti aktiviti operasi jualan, pembuatan, penyelidikan dan pembangunan dan kemudahan pengedaran di pasaran asing turut akan berlaku dalam perdagangan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aida binti Mustafa, nombor metrik 269195 akan membentangkan tentang perdagangan antarabangsa di negara Singapura. Antara negara-negara yang merupakan rakan dagangan Singapura adalah seperti negara China, Amerika, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Negara Singapura terkenal dengan kepakaran yang tinggi, terutama dari aspek AI, perkomputeran dan tenaga hijau. Manakala Singapura lebih berminat dengan teknologi terkini yang dibangunkan oleh negara besar, terutama Amerika dan China, dalam memperkasakan teknologi yang ada di negara mereka. Antara teknologi dari Singapura yang ditengahkan di negara-negara ASEAN seperti aplikasi keselamatan cyber, rakaian jalur lebih pantas, 5G, pusat data dan pembangunan tenaga yang diperbaharui seperti pembangunan tenaga solar. Isu-isu pemindahan teknologi dalam perdagangan antarabangsa pula terdapat empat isu. Antaranya, kerjasama antara kedua-dua belah pihak perlu ada tujuan sama, suka seimbangkan harapan, motivasi dan kemahuan. Sesebuah entiti yang terlibat boleh dibawa bincang, terutama dalam soal kontrak. Isu kedua, teknologi, sistem dan dasar sedia ada. Taraf teknologi yang lapuk dan suka untuk dinaik taraf. Sistem sedia diguna pakai, mudah dan biasa digunakan. Dengan adanya sistem baru dan melambatkan kerana dengan adanya sistem baru akan melambatkan kerana sukar diguna pakai dan disenggara oleh pekerja.
dasar kerajaan yang menyukarkan pemindahan teknologi dalam perdagangan antarabangsa. Isu yang ketiga, komunikasi dan budaya. Singapura sebagai negara pengimport teknologi perlulah disiplin dan segala peraturan undang-undang hendaklah dipatuhi. Bahasa yang pakai dalam komunikasi tidak selaras. Ini menyukarkan teknologi yang berkesan. Pemindahan teknologi yang tidak menyebabkan pelanggaran dan merosakkan budaya setempat. Isu keempat, keuangan dan tenaga kerja. Perlu pastikan keuangan negara yang cukup bagi menggantikan teknologi terbaru serta penyelenggaraan teknologi tersebut. Kemahiran pekerja diperlukan dalam pemindahan teknologi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Kesan pemindahan teknologi. Terdapat beberapa kebaikan dari segi aspek ekonomi, industri dan masyarakat. Dari segi ekonomi, pemindahan teknologi dapat meningkatkan kualiti dan hasil penyelidikan dan pendidikan sebagai contoh. Semasa pandemik COVID-19, negara berkongsi dalam pemindahan teknologi iaitu mesin pengesahan COVID, Real Change Reaction. Dari sudut perindustri, pemindahan teknologi dapat merangsang ekosistem keusahawan yang lebih mampan dan berinovasi. Ia juga dapat meningkatkan efisien kerja dalam sektor perindustri. Kesan pemindahan teknologi terbahagi kepada kebaikan dan keburukan. Mari kita lihat kebaikan. Kebaikan pemindahan teknologi kepada masyarakat dapat merasakan penggunaan teknologi baru dan canggih bagi memudahkan urusan harian masyarakat dan individu. Sebagai contohnya, rangkaian jalur lebar yang pantas iaitu 5G dan teknologi AI seperti aplikasi e-commerce, patricement, social media dan lain-lain lagi. Seterusnya iaitu keburukan ataupun kelemahan kesan pemindahan teknologi. Keburukan pula dapat diklasifikasikan kepada 3 peringkat iaitu kepada negara, industri dan pengguna. Pemindahan teknologi kepada negara dapat mengancam kedudukan sesebuah negara. Sebagai contoh, teknologi ketenteraan yang digunakan untuk peperangan, pertahanan dan penghidupan. Pemindahan teknologi dalam industri adalah berkaitan dengan harta intelek seperti kejujuran harta intelek dengan penghasilan teknologi yang baru. Sebagai contoh, mesin pencetak kegunaan industri yang dapat mencetak di semua permukaan dengan masa yang sangat pantas. Yang terakhir, keburukan pemindahan teknologi kepada pengguna adalah berkaitan dengan keselamatan data peribadi. Cara menambah baik pemindahan dalam perdagangan antarabangsa. Pemindahan teknologi boleh diperbaiki dengan menangani cabaran dan memanfaatkan faedah yang disebut di atas. Contohnya, kepercayaan dan persefahaman antara ahli ekonomi dan industri perlu dibina dengan mewujudkan perjanjian jelas dan adil, perkongsian maklumat balas dan meraih kejayaan. Perlu menaik taraf teknologi secara berskala dan tidak terlalu ketinggalan dengan negara-negara lain. Selain itu, dasar dan insentif yang mengalakkan dan memberi ganjaran kepada pemindahan teknologi seperti skim pembayaran, pengecualian cukai, anugerah dan peristirafan harus dibangun dan dilaksanakan. Penyediaan pejabat pembinaan teknologi, rangkaian acara dan pangkalan data harus diwujud dan disokong antara kedua-dua negara bagi memastikan kedua-dua dapat berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kajian awal perlu dilakukan bagi membendung masalah yang terlibat gangguan budaya setempat. Latihan dan bimbingan perlu diberi kepada penyelidik dan profesional industri mengenai proses pemindahan teknologi,
alat dan amalan terbaik serta bantuan kewangan diperlukan juga. Penutup bagi pembentangan ini, perdagangan merupakan perkara yang penting dalam sesebuah negara, terutama negara Singapura. Kerana hampir 70% ekonomi negara Singapura dijana dari aspek perdagangan, terutama perdagangan terhadap sektor perkhidmatan. Perdagangan perkhidmatan ini membuka pintu yang luas kepada pemindahan teknologi dalam dan luar negara, yang mana ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Pemindahan teknologi bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, dan kebanyakan pemindahan teknologi akan berdepan dengan isu-isu yang menyukarkan pemindahan teknologi berlaku sama ada isu dari pemberi perkhidmatan atau penerima perkhidmatan. Oleh itu, isu ini perlu ditangani dengan baik agar perkara ini tidak merebak dan terus menutup peluang pemindahan teknologi berlaku.